Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengikut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan pada tahun 2017, ada 4 haiwan yang telah dikategorikan sebagai top 4 mamalia paling terancam pupus di Malaysia. Dan salah satu daripadanya pernah terakamkan di sini. Kalau nak tahu apa dia, teruskan bersama saya. Sebelum itu, mari kita kenali dulu apa itu IUCN Red List. IUCN Red List ataupun senarai merah spesies terancam merupakan suatu inventory untuk menilai risiko kepupusan bagi sesuatu spesies. Ataupun dengan kata mudah, untuk mengkelaskan sesuatu spesies itu mengikut risiko kepupusannya. Jadi mari kita lihat pengkelasan IUCN Red List dengan lebih detail. Yang pertama sekali LC, Least Concern, yang bermaksud sedikit bimbang. Untuk haiwan dalam kategori ini, dia merupakan risiko terendah dan bilangannya boleh dikatakan masih banyak. Dan di peringkat seterusnya adalah NT, Near Threatened, iaitu hampir terancam. Untuk haiwan dalam kategori ini, dia mempunyai potensi untuk terancam di masa akan datang. Dan dia dah mula nak masuk ke fasa threatened ataupun fasa terancam. Dan di antara contoh haiwan dalam kategori NT ni adalah seperti slow loris, dole ataupun red dog, ataupun juga dikenali sebagai serigala, mengkira, Asiatic golden cat, clouded leopard, leopard cat, kijang, landak nibung, dan banyak lagi ya. Dan di peringkat seterusnya yang lebih parah lagi adalah VU, vulnerable. Kalau kita lihat haiwan dalam kategori NT tadi, kita dah rasakan sangat rare, dah susah sangat nak jumpa. Tapi untuk kelas VU ni apatah lagi, dia punya risiko ancaman di alam liar pun adalah tinggi. Dan di peringkat seterusnya adalah EN, endanger, yang bermaksud terancam. Yang ini risiko kepupusannya lagi sangat tinggi. Dan di peringkat seterusnya lagi CR, critical endanger, yang bermaksud terancam teruk. Yang ini risiko kepupusan di alam liar adalah sangat-sangat kritikal. Dan ini yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Seterusnya EW, extinct in the wild, yang bermaksud pupus di alam liar. Yang ini dia hanya wujud di dalam kurungan, tetapi telah pupus di habitat asal. Dan yang terakhir sekali adalah EX, extinct, yang bermaksud pupus, iaitu telah pupus sama sekali, tak ada seekor pun yang tinggal. Untuk kelas yang terakhir sekali, iaitu EX, yang bermaksud extinct ataupun pupus. Di Malaysia ada satu mamalia yang berada dalam kategori ini. Apa dia? Iaitu badak raya ataupun Javan rhinoceros. Dan kali terakhir ia dilihat adalah pada tahun 1957 di ladang kelapa sawit Batu 15, Selim River, Perak. Kita pergi kepada tajuk pembincangan kita, iaitu 4 mamalia yang telah dikelaskan oleh Jabatan Perkhidmatan dalam golongan critical endanger. Apakah ia? Yang pertama sekali adalah badak kerbau ataupun dikenali sebagai badak Sumatera. Akan tetapi sewaktu data ini dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan, sebenarnya badak Sumatera ini telah pupus di habitat asal. Jadi mari kita lihat kronologinya secara ringkas. Pada Ogos 2008, seekor badak Sumatera jantan telah ditangkap dan dibawa ke pusat pemulihan di bawah kendalian BORA. Dan ia dinamakan sebagai Tam, bersempena dengan lokasi ia ditangkap, iaitu di Ladang Kertam, sebuah kawasan sawit di Lahad Datu, Sabah. Dan pada 2011, seekor lagi badak Sumatera, yang ini betina pula, ditangkap untuk dijadikan pasangan untuk Tam tadi. Dan ia dinamakan sebagai Puntung. Dan pada Mac 2014, seekor lagi badak Sumatera betina ditangkap dan dibawa ke pusat penjagaan, dan ia diberikan nama sebagai Iman. Dan Iman ni merupakan badak Sumatera yang terakhir di habitat asal. Bermakna pada detik dia ditangkap itu, status badak Sumatera di Malaysia telah beralih daripada critical endanger kepada EW, iaitu extinct in the wild, telah pupus di habitat asal. Jadi tiada lagi badak Sumatera di dalam hutan Malaysia. 3 tahun selepasnya, iaitu pada 4 Jun 2017, merupakan detik yang menyedihkan, iaitu Puntung telah meninggal dunia. Ia terpaksa dimatikan kerana telah lama menghidap penyakit kanser. Dan 2 tahun selepasnya, iaitu pada 27 Mei 2019,
Tam pula telah meninggal dunia kerana sakit tua. Dan Tam ni merupakan badak Sumatera jantan yang terakhir. Dan apabila tiada Tam, bermakna tinggal seekor lagi badak Sumatera di Malaysia, iaitu Iman. Dan pada tahun yang sama juga, iaitu pada 23 November 2019, sekali lagi detik yang menyedihkan, iaitu Iman pula telah meninggal dunia. Dan dari detik itu, status badak Sumatera di Malaysia daripada extinct in the wild telah beralih kepada EX, yang bermaksud pupus. Tiada seekor pun yang tinggal lagi. Dan apabila pupusnya haiwan-haiwan mega herbivore seperti badak, tapir, gajah, dia akan memberi kesan yang besar kepada alam, terutamanya hutan. Kerana haiwan-haiwan mega herbivore ni dia sebenarnya adalah ejen pembiakan tumbuh-tumbuhan di hutan. Kalau contohnya macam badak tu, kalau dia makan buah-buahan, dia sekali gigit je, digigit sekali, lepas tu dia akan telan terus. Jadi dia akan menyebarkan biji-biji benih ke serata hutan yang dia pergi. Yang kedua dalam kategori ini, iaitu apa dia? Banting ataupun dikenali sebagai tembadau. Yang ini ramai yang tak tahu kewujudannya, ramai yang tak kenal. Dia bukanlah seladang, tapi dia saiz dia lebih kecil sikit berbanding seladang. Dan ia telah lama pupus di Semenanjung Malaysia. Dan hanya yang tinggal sekarang ni adalah di Sabah sahaja. Itu pun dalam bilangan yang sangat kritikal. Dan ciri-ciri fizikalnya seakan-akan macam lembu. Bahagian punggungnya berwarna putih. Dan juga di bahagian kaki pun berwarna putih, seakan-akan macam memakai stokin. Dan jantannya berwarna gelap, manakala betinanya berwarna coklat cerah. Dan ia merupakan the most endangered large mammal in Sabah. Seterusnya, yang ketiga di dalam kelas critical endangered ini, yang ini mungkin ada yang dapat jangka, dan mungkin ada juga yang tak sangka di dalam kelas ini. Apakah ia? Iaitu Panthera tigris jacksoni, iaitu harimau Malaya ataupun Malayan tiger. Kita dah lihat betapa rarenya badak Sumatera, dan kita dah lihat betapa rarenya banting ataupun tembadau. Dan harimau Malaya ni pula, apakah status kepupusannya begitu kritikal hingga ia dikelaskan di dalam golongan critical endangered ini? Dan tahukah anda, sebenarnya masih ramai yang tak merasakan harimau Malaya ni di ambang kepupusan yang teruk. Yes, anda memang takkan rasa ianya di ambang kepupusan teruk jika anda memandang ia hanya sebagai harimau. Ada pelbagai spesies harimau di dalam dunia ini, seperti leopard, harimau belang, cheetah, cougar, jaguar, snow leopard, dan lain-lain. Dan jika anda memandang semua itu hanyalah sebagai harimau, anda takkan merasakan ianya rare. Kerana apa? Sebab nampak macam banyak je kan kita selalu tengok di kaca-kaca TV. Dan anda juga takkan merasakan ianya sesuatu yang rare jika anda hanya memandang ia sebagai harimau belang. Sebab dalam dunia ni ada banyak harimau belang. Dan tahukah anda, dalam dunia ni ada 9 spesies harimau belang. 3 daripadanya dah pupus. Tinggal 6 saja yang masih survive hingga ke hari ini. Dan di antara 6 di dalam dunia ni, salah satu daripadanya adalah harimau Malaya ataupun Malayan tiger. Dan tahukah anda, sebenarnya harimau Malaya ni dia cuma ada di Semenanjung Malaysia sahaja. Ia tiada di Borneo, ia hanya di Semenanjung Malaysia sahaja. Jika pupus ia di sini, maka pupuslah ia di muka bumi. Dan bilangannya berapa banyak pula? Dianggarkan kira-kira kurang daripada 200 ekor. Dan kenyataan kurang daripada 200 ekor ni bukan dikeluarkan pada hari ini, tapi pada beberapa tahun lepas. Dan kalau kita lihat dalam beberapa tempoh yang dekat ini, berapa banyak harimau Malaya yang ditemui mati seperti awang rasau, awang besul. Dan juga berapa banyak harimau Malaya yang dijumpai mati diburu. Dan itu yang dijumpai, yang tak dijumpai, tak tertangkap mungkin ada lagi. Jadi agak-agaknya berapa je bilangannya yang tinggal pada hari ini. Asal-asalnya semua hidupan liar hidup mengikut hukum alam secara aman di dalam hutan. Tetapi apabila habitat mereka terusik, apabila kerajaan hutan terganggu, maka Raja Rimba pun keluarlah mencari mangsa. Dan jika hal ini terus berterusan, tak mustahil lagi beberapa tahun lagi akan pupus harimau Malaya ini. Tiada lagi ngauman di hutan, rimba menjadi sepi kerana tiada lagi Raja Rimba. Dan yang keempat dan juga yang terakhir yang berada dalam golongan critical endangered ini, agak-agaknya dalam banyak-banyak haiwan di Malaysia, apa yang tergolong dalam golongan ini, yang keempat ini. Dan saya yakin pasti yang ramai tak percaya yang ia berada dalam golongan ini. Kalau nak tahu apa, kita tonton dulu rakaman daripada kamera saya.
Ya, itulah dia, tenggiling. Saya yakin ramai yang tak percaya yang tenggiling dah disenaraikan dalam golongan critical endanger. Kerana apa? Kira-kira dalam 20 tahun lepas, tenggiling ni sesuatu yang boleh kita jumpa lagi, senang untuk dijumpai lagi. Dan kadang-kadang tu saya pun biasa terserempak dengan tenggiling. Kadang-kadang dia melintas depan kita, dia buat tak tahu je. Kadang-kadang dia melintas bawa anak. Dan oleh kerana sifat dia yang tidak agresif ni lah membuatkan ianya senang diburu. Hingga hari ini dia jatuh kepada status critical endanger. Dan tahukah anda, tenggiling ni merupakan satu-satunya mamalia yang bersisik. Semut dan anak-anak yang merupakan diet utamanya. Bayangkan apabila pupusnya tenggiling-tenggiling di dalam hutan, tiada siapa lagi nak kawal populasi anak-anak serta semut di dalam hutan. Maka dengan itu musnahlah pokok-pokok di dalam hutan akibat dimakan anak-anak. Mati kerana semut membuat busuk di pangkal-pangkal pokok. Dan apabila semakin banyak pokok-pokok rosak, tumbang dan mati, maka hutan-hutan dan juga bukit-bukit juga akan turut sama musnah. Dan ditambah pula dengan pupusnya haiwan-haiwan mega herbivore seperti badak, tapir, gajah, yang mana sebelum ni kerjanya menyebarkan biji-biji benih pokok, tetapi kini tiada lagi. Apabila rosaknya hutan serta bukit, maka akan musnahlah bumi serta alam. Dan sekarang barulah kita sedar betapa pentingnya hidupan liar ini terhadap alam. Setiap sesuatu kejadian itu pasti ada sebabnya. Dan tangan-tangan manusia lah yang merosakkannya. Jadi, apa lagi yang kita nak banggakan sebagai seorang manusia? Dan saya teringat kata-kata daripada seorang sahabat saya daripada Indonesia. Dia cakap kepada saya, kapan manusia akan sadar bahawa hutan tidak butuh manusia, tetapi manusia butuh hutan. Yang bermaksud, sampai bila manusia nak sedar bahawa manusia ni memerlukan hutan, tetapi hutan tidak memerlukan manusia. Jadi sekadar itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menanamkan kecintaan kita terhadap hidupan liar serta alam. Semoga dapat menyedarkan kita bahawa banyak hidupan liar yang diambang kepupusan. Sekadar itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.